Tuan-tuan bayangkan. Kita ni Allah terima tak sembahyang kita ni? Duk rasa sempurna dah. Tuan-tuan, jangan rasa sempurna. Guru saya pesan dekat saya, hang pesan dekat anak karya hang, dekat anak-anak orang duk mengaji, dekat orang ramai yang mengaji dekat hang, kalau kita ahli ibadah, kalau kita orang yang rajin beramal, jangan rasa selesa. Sebab ahli syurga masuk syurga pun rasa menyesal. Dia kata sebab, Tok Guru saya kata, syurga ada 8 tingkatan. Amal ibadah kita ni cukup makannya, masuk syurga duduk taraf yang agak ke bawah. Orang lain duduk bersama dengan Nabi SAW. Dia tak puas hati. Walaupun dah duduk dalam syurga dah, menyesal. Sebab apa? Masuk syurga pun amal ibadah dia kurang. Tak macam dengan para syuhada, tak macam dengan wali-wali Allah, tak macam dengan orang-orang soleh. Dia menyesal. Itu dah masuk syurga. Ni atas muka dunia. Kalau hang rasa kemas boleh bangun tahajud pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, sebulan sekali, orang lain tiap-tiap malam boleh bangun. Kalau hang tiap-tiap malam hang boleh bangun pukul 4 pagi, orang lain tiap-tiap malam boleh bangun pukul 3 pagi. Kalau hang boleh baca Quran sehari semuka, orang lain boleh 1 juzuk. Kalau hang boleh 1 juzuk, orang lain boleh 5 juzuk. Kalau orang hang boleh baca 5 juzuk satu malam, orang lain boleh khatam ada dalam dada 30 juzuk. Hang rasa selesa tak? Tok saya tanya, hang rasa selesa tak? Hang surah Yasin tak ingat orang lain 30 juzuk dalam kepala, hang rasa megah tak? Jangan rasa selesa. Tuan-tuan, sebab ada satu kisah suami isteri seringkali ulang-alik ke masjid. Ulang-alik ke masjid. Confirm 5 waktu tak pernah lekang dengan berjemaah di masjid. Satu hari tuan-tuan, ada orang jumpa saya, Ustaz Maizat. Ustaz kenal ada orang ni. Saya kata kenal. Saya tahu bagus ya. 5 waktu duk rajin jumpa di masjid. Dia kata, Ustaz tahu tak, kemarin bapak dia jumpa saya. Ustaz tahu bapak dia cakap apa? Dia kata, anak aku dengan iblis, baik iblis lebih pada dia. Allahu Akbar. Anak aku dengan iblis, baik iblis lagi daripada dia. Wih, saya kata, siapa bapak dia cakap ni tu? Dia tahu Ustaz tak tahu. Dah 7 tahun anak dia tak peduli dekat dia. Duduk sebelah menyebelah. Bapak ni cakap, yang dalam keuzuran, terbongkok dah tubuh badan dia. Anak tak peduli dekat dia. Cucu tak peduli dekat dia. Dah 7 tahun. Makan minum ke, sakit suka ke, demam ke apa, tak pernah jenguk, tak pernah bertegur sapa. 5 waktu di masjid pun tak guna, tuan-tuan. Tergantung amalan. Bapak tak pernah redha dengan apa yang dia buat. 7 tahun tak pernah tegur dengan bapak dia. Kita dengan mak pak kita macam mana, tuan-tuan? Duk rasa selesa. Mak pak kita duk berasa hati apa? Kadang-kadang ibu bapa ni dia tahan. Tuan-tuan, ada satu kisah no, seorang budak muda. Zaman remaja, zaman muda dia. Balik nak raya. Nak raya esok nak pakai seluar. Seluar baru, beli seluar jin paling mahal punya, Levi's 501. Tanya orang muda dia tahu ah. Levi's kalau 501 menelah yang hidung tu. Zaman tu lah, zaman dah ni mahal hat lain ada lagi no. Levi's 501. Balik-balik esok nak raya, malam ni mak dia ambil basuh seluar tu. Tuan-tuan tahu bila basuh, mak dia pergi rendam kelorok. Bayangkan rendam kelorok jadi macam mana, bertampung macam kucing balak. Habis seluar jin dia. Esok nak pakai raya dah, ambil nak pakai tu dia seluar jin aku hamahai, bertampung macam kucing korak. Dia ponyok seluar ni, dia punggai di muka mak dia. Dia kata orang tua bodoh, pong baling. Mak ni senyum tuan-tuan. Senyum. Senyum dia kutip balik seluar tu. Dia angkat di sidai balik, anak ni marah dekat mak. Tak raya lah, seluar bersulai tu hak paling mahal. Mak ni senyum. Tuan-tuan bayangkan,
Lepas beberapa tahun anak ni dah lulus ngaji tinggi, jadi pegawai besar, berumah tangga, dapat anak ni kurang ajak dengan dia. Tak pakai langsung nasihat, kurang ajak balik tengah malam, jantan, macam-macam dia buat, mabuk sebagainya. Berdoa, tak mau jadi juga. Ikhtiar, macam-macam bomoh dah jumpa, tak mau jadi juga. Lah kali dia melengung seorang-seorang, apa dosa dia? Baru dia teringat, mungkin dosa aku dengan mak aku tak terampun. Nun 20 tahun yang lepas. Duk esok dia start kereta balik tuan-tuan. Main salam dengan mak dia, dia cium mak dia. Mak, cik minta maaf. Mak dia kata tak ada apa. Mak maaf semua, tak ada dosa yang hang buat dengan mak. Dia kata tak mak, ada satu dosa. Mak ingat tak dulu masa raya dulu, mak basuh sulak jin hak cik pakai tu, rendam dengan klorok, jadi macam kucing balak. Cik ambil hempas di muka mak. Dia kata hak tu aku tak ampun. Dia tolak anak dia pas ke tepi tuan-tuan. Hak tu aku tak ampun. Yang lain semua aku ampun. Yang tu aku nak heret hang depan Tuhan esok. Aku nak bagi hang rasa macam mana aku rasa. Hancurnya hati aku. Tu dia tuan-tuan, dalam senyum, dalam diam, rupanya masih terguris hati dan perasaan anak ni buat dekat dia. Hak tu aku tak ampun hang. Tuan-tuan, setiap minggu dia ulang alik daripada Kuala Lumpur, balik sujud di kaki mak dia. Mak dia kata hak tu tetap mak tak ampun. Satu hari tu dia balik pukul 3 pagi. Sampai di rumah, mak dia tengah sembahyang tahajud. Dia tunggu sembahyang sebelah mak dia. Lepas mak dia bagi salam, dia peluk mak dia, dia cium. Mungkinlah tuan-tuan, masa tu pukul 3 pagi, hati mak dia lapang dengan Allah. Mak dia rasa terbuka. Mak dia kata apa? Hang ni nampak bersungguh-sungguh nak minta ampun dekat mak. Mak tolak hang 2-3 kali, hang balik juga, hang sujud dekat mak. Hang balik pukul 3 pagi waktu mak sedang tahajud. Makna hang memang ikhlas sungguh dengan mak. Mula hari ni mak ampun dosa hang. Tuan-tuan, makan masa berbulan. Dia teriak ni tuan-tuan, tanda syukur dia, dia seronok, tak ada dah masalah dalam jiwa dia. Dia balik ke Kuala Lumpur. Elok sampai dia buka kunci kereta dia. Anak dia hak tak dengar cakap, dia tengah tunggu di depan pintu rumah. Dia masuk, anak-anak dia pula pakat peluk minta maaf dekat dia. Tuan-tuan, kita jangan sangka kita orang baik, buat amal ibadah baik. Rupanya mak kita ada satu benda yang dia masih terguris dengan kita. Tertanggung amal ibadah. Tangguh, pahala tak ada. Tuan-tuan jangan buat main. Orang tua kita tak peduli. Ada 7 beradik, 2 harap adik bungsu ya. Kita sibuk sedia-sedia. Adik bungsu tu lah duk apa-apa pun. Kita duk jauh, sibuk sedia. Mak kita duk berasa, diam-diam berasa dengan kita. Tuan-tuan, Tok Guru saya kata, perhati betul-betul amal ibadah kita Allah terima ke tak? Pak dia kata, anakku dengan iblis lebih baik iblis. Mana berat sungguh kemurkaan bapa dekat dia. Tuan-tuan, sebab yang saya sebut cerita ni, nak mati payah. Orang yang deraka kat mak pak ni, orang yang ada tertanggung dosa dengan ibu bapa, roh nak keluar payah. Tok Guru saya mati mudah tuan-tuan. Dia bela mak dia lebih daripada 10 tahun. Dia mandi, dia sikat rambut, dia suap makan, dia bubuh bedak, dia bagi pakai baju. Nak apa dia angkat mak dia. Tok Guru saya nak mati bulan puasa, malam Jumaat. Mati pula lepas dia balik tarawih, dia sembahyang sunat. Lepas tu dia duduk atas sejadah, dia panggil anak-anak, dia mengucap, mati atas sejadah tu. Bulan puasa. Tanya anak-anak dia, hikmah apa mudah sangat ni ayah hang mati ni. Dia bela mak dia 10 tahun. Tanpa rasa jijik, rasa jemu, rasa kotor. 15 tahun dekat-dekat. Mati bagus keluar roh. Tuan-tuan, amal ibadah, sembahyang kita tertangguh sebab kita ada dosa yang besar dengan ibu bapa kita. Amal ibadah Allah tangguh. Jangan rasa selesa tuan-tuan.